Seterusnya kita buka surah dalam juzuk Amma. Surah yang kita nak baca hari ini ialah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Surah yang ke-99. Surah yang ke-99, surah Al-Zalzalah. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Zalzalah. Jadi surah Al-Zalzalah ini Allah nak beritahu bentuk takhwif, ancaman tentang akhirat. Tentang akhirat. Dan dalam ni juga berserta sifat-sifat orang-orang yang degil. Sifat-sifat degil orang kafir Allah beritahu. Sebab apa? Sebab sebelum ni dah cerita kepada kita semua bahawa bayinah itu sangat jelas. Sebelum bayinah ni dicerita tentang keagungan Al-Quran. Sebelum Al-Qadar itu dicerita surah Al-Alaq supaya kita sibuk baca Quran. Sibuk baca Quran supaya kuatkan tauhid. Tapi bila benda ni sangat jelas, tolak juga Allah datangkan bentuk takhwif, ancaman di hari akhirat nanti kepada golongan yang degil ni. Dan Allah jelaskan sifat degil mereka. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Maknanya apabila bumi digoncangkan sekuat-kuatnya. Iaitu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Tuan-tuan boleh catat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Serta bumi itu bila digoncang dengan sekuat-kuatnya mengeluarkan segala isinya. Yang paling kita tahu, kita pernah dengar ialah orang mati itu akan keluar daripada kubur. Satu perkara lain lagi dan tafsir jelaskan ialah segala perkara-perkara yang bernilai yang berada di atas dunia ini akan keluar semua. Emas, permata, petroleum, keluar semua. Masa itu manusia lihat benda tu. Selepas tiupan sangkakala yang kedua ni, waqalal insanu ma laha, dan berkatalah manusia dengan hairan, dengan gerun, takut. Apa yang sudah terjadi kepada bumi? Maksudnya terbit sendiri, benda-benda bernilai tu dia tengok. Apa yang dah berlaku? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun akan menceritakan berita-berita tentang manusia yang duduk di atas bumi sebagai saksi. Mana bumi akan cerita tentang keadaan-keadaan manusia yang duduk di atas bumi ini sebagai saksi. Sebab apa bumi cerita? Bi anna rabbaka auhalaha, bahawa Allah lah yang telah memerintahkan kepada bumi ini untuk beritahu sebagai saksi. Allah yang perintahkan. Ringkas cerita, mana yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar daripada kubur masing-masing dan akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan ashtata, dalam keadaan berkumpulan, berselerak, berkumpulan. Maknanya ada dua kumpulan, satu golongan ahli syurga, satu lagi golongan ahli neraka, dan juga dengan pelbagai sifat masing-masing. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal masing-masing. Amal-amal masing-masing yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia ni, Allah perlihatkan untuk menerima balasan. Jadi oleh itu kita jangan fikir perkara yang kecil tidak dibalas. Ketika kita hidup di dunia ni, jangan fikir perkara kecil itu remeh. Karena Allah beritahu, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, buat baik sebesar zarah, khairan yarah, nescaya akan dilihatnya balasannya. Maksud dia akan lihat balasan walaupun sebesar zarah. Jadi jangan kita fikir perkara kecil tak dibalas, sama ada baik atau buruk, semua Allah akan balas ketika di padang mahsyar nanti. Ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Dan sesiapa berbuat kejahatan, buat kejahatan sebesar zarah, kejahatan, keburukan itu, nescaya akan dilihatnya juga. Maknanya dia akan dilihatkan balasan keburukannya.
Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita bila kita baca surah ini, maka akhirat-akhirat itu sentiasa berada dalam ingatan kita. Mudah-mudahan kita mempunyai hubungan dengan bukti yang jelas nyata, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hadapan kita, dan wahyu ini wahyu yang sangat agung, yang sangat hebat, maknanya sangat bernilai. Wahyu ini sempena turun wahyu saja, malam itu dijadikan malam-malam yang sangat bernilai, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar 83 tahun tu. Seperti 83 tahun kita beribadah pada malam itu. Jadi mudah-mudahanlah kita selamat daripada ancaman-ancaman Allah ini bila kita dengar daripada Quran. Dan kalau ada sifat degil dalam diri kita ini, maka sifat degil ni akan hilang, akhirnya keluar timbul perasaan inabah, hidayah, istiqamah dan seterusnya menuju kepada rabtul qalbi, keteguhan dalam keimanan. Cuma amal ni, maksudnya amal ni akan tetap dikira, dihitung walaupun besar ataupun kecil. Tapi di sini juga kita dapat tahu bahawa amalan dosa bagi orang yang telah bertaubat sahaja yang tidak akan dibalas. Maknanya ketika dia duduk atas dunia, dia sempat minta maaf, sempat betulkan kesilapan dia, bertaubat kepada Allah. Perkara-perkara yang salah itu walaupun 40 tahun dia buat salah atas kehidupan dunia ini, Allah maafkan dan tidak akan dibawa kesalahan itu untuk dibalas di hari akhirat. Inilah Maha Pengampun yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita yang baca Quran ini, kita sentiasa diberitahu supaya cepat-cepat buat persiapan. Kalau ada salah dan silap, cepat-cepat mohon maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mati. Jadi saya rasa setakat itulah untuk hari ini. Insya-Allah pada esok hari kita akan baca surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ni sangat menarik. Maknanya manusia yang zalim ini, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia ke, maknanya lebih teruk daripada binatang. Binatang pun taat. Tapi manusia tidak dapat taat kepada arahan Allah. Tapi binatang, kuda dan surah ini taat kepada arahan Tuhan dia. Sanggup perang, pergi keluar awal-awal pagi sampai panjat bukit, keluar api daripada tapak kaki dia. Begitu bersungguh-sungguh kuda ini. Tapi tuan kuda itu sendiri tidak dapat taat kepada Allah. InsyaAllah kita akan baca pada esok hari surah Al-Adiyat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama saya untuk kita belajar makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa petang ini, kalau sekiranya ada kelapangan, pada pukul 5.30 sampai pukul 6 kita bincang surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dalam page pertubuhan Ikram Kubang Pasu, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.